Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 21 Disember 2021. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatat kes baharu positif COVID-19 terendah sejak Mei lalu dengan 122 kes direkodkan semalam, menurun 67 kes berbanding sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif 238,668 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun dalam kenyataan berkata banyak daerah mencatat jumlah kes baharu lebih rendah dengan 4 daripadanya menunjukkan penurunan agak signifikan iaitu daerah Kota Kinabalu, Tuaran, Papar dan Penampang. 8 daerah lain mencatatkan peningkatan kes dan 6 daerah pula mengekalkan catatan sebagaimana sebelumnya. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh terus mengatasi kes baharu dengan 261 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 230,386 orang. Manakala 789 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 422 orang di hospital, 360 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, 6 orang di pusat tahanan sementara dan penjara dan 1 orang di fasiliti swasta. 118 daripada kes positif berada dalam kategori 1 dan 2, tiada kes dalam kategori 3 serta seorang masing-masing dalam kategori 4 dan 5. 4 kematian direkodkan iaitu masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Keningau, Putatan dan Kudat. Sehingga kini terdapat 17 daerah dalam zon merah, 6 daerah zon jingga dan 4 daerah zon kuning. Baik saudara, sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Projek pembinaan bekalan elektrik solar hybrid fasa kedua dan projek menaik taraf Jalan Kampung Pantai Boring di daerah Kecil Paitan yang terhenti pada 2018 akan disambung semula awal tahun depan melibatkan kos berjumlah RM330 juta. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sugut, Datuk James Ratib berkata, pelaksanaan semula semua projek berkenaan demi menyediakan kemudahan infrastruktur kepada masyarakat di daerah berkenaan. Maka projek solar hybrid fasa 2 yang menelan kos hampir 200 juta ringgit disambung semula dan dilaksanakan semula, insya-Allah kalau tidak ada halangan bermula pada tahun 2022. Dan ini satu berita kepada rakyat Sugut yang cukup menggembirakan, terutama sekali kawasan-kawasan di luar bandar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Paitan di Pekanbaru Botition, Paitan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk James yang juga pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan berkata, selain projek pembangunan persekutuan, beberapa projek kerajaan negeri turut dilaksana di daerah berkenaan. Antaranya pembinaan masjid daerah kecil Paitan bernilai 2 juta ringgit, Mahkamah Anak Negeri bernilai hampir 5 juta ringgit, selain sekolah agama rakyat dengan kos kira-kira 2 juta ringgit. Ini pula situasi semasa wabak denggi di Sabah. 5 kes baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kini 1,680 kes. 2 daripadanya direkodkan di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Tawau, Semporna dan Kuala Penyu. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daerah Kota Kinabalu kekal mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 412 kes. Diikuti Tawau 304 kes, Lahad Datu 172 kes, Semporna 125 dan Sandakan 121. Lain-lain daerah mencatatkan 70 kes ke bawah dengan Beaufort merekodkan kes terendah iaitu 6 kes. Terdapat 5 wabak aktif di Kesan iaitu 2 lokaliti di Semporna serta masing-masing 1 di Putatan, Sandakan dan Tawau. Bagaimanapun status wabak di kesemua lokaliti terkawal. Sehingga kini 5 maut direkodkan akibat denggi.
Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan raikan perbedaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum, ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko mataman ko jumade keluarga Malaysia. Kon sapatan. Mi iso, monoli bamban, paganakan Malaysia. Majutah kitanya bersama keluarga Malaysia. Mengkotong sa kawi, rendalom nu, kelapan nu Malaysia. Kecemerlangan graduan yang menamatkan pengajian selepas berdepan kesukaran belajar secara dalam talian semasa pandemik COVID-19 merupakan sesuatu yang membanggakan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata ia membuktikan usaha keras pelajar dalam mengutamakan pendidikan. Menurut Datuk Jahid, situasi sukar ketika berdepan pandemik COVID-19 nyata tidak menjadi penghalang buat pelajar meneruskan matlamat menghabiskan pengajian. Beliau berucap secara dalam talian ketika merasmikan Majlis Convocation ke-7 Kolej Sidma di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengerusi Kolej Sidma, Dr. Morni Kamri berkata, majlis graduasi dijalankan dalam 4 sesi bagi mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Kami terpaksa buat 4 sesi sebab SOP. Jadi satu sesi 80 orang, satu sesi 82 orang gitu. Alhamdulillah program telah berjaya dengan berjalan dengan lancar dan sangat berjaya. Syukur kepada Tuhan sebab saya telah selesai pembelajaran saya di Sidma College. Ya, sekarang sudah bekerjalah, bekerja sebagai site safety supervisor. Sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih pertama sekali sangat-sangat berterima kasih kepada Sidma College sebab bagi saya peluang. Sekarang saya sedang bekerja. Saya sangat berminat untuk mengajar. Seramai 363 graduan melibatkan diploma pendidikan awal kanak-kanak dan diploma kesihatan dan keselamatan pekerjaan bergraduasi dalam majlis ini yang berlangsung 2 hari berakhir hari ini. Keunikan Pesta Regata Lepa disifatkan sebagai nilai tambah tadikan pelancongan kawasan Taman-Taman Sabah TTS di daerah Semporna. Pengarah TTS Dr. Maklarin Lakim berkata, budaya dalam pesta berkenaan satu keunikan yang boleh ditonjolkan di 2 taman marin daerah itu. Regata Lepa berkait dengan pelancongan lautan yang cantik. Dan budaya Lepa ini sendiri adalah suatu budaya warna-warni yang sungguh hebat, tidak terdapat di mana-mana di dunia lain. Dan dia satu keistimewaan bagi daerah Semporna. Dr. Maklarin berkata demikian kepada RTM selepas menyaksikan Malam Maklami-Lami sempena Pesta Regata Lepa 2021 di Dewan Masyarakat Semporna. Pesta Regata Lepa yang berlangsung selama 3 hari bermula 16 hingga 18 Disember lalu diraikan secara norma baharu dengan pelbagai pengisian antaranya pelepasan Regata Lepa dari dataran Semporna ke Pulau Mabul. Dalam pada itu, Dr. Maklarin juga memaklumkan sejak kerajaan membenarkan pembukaan sektor pelancongan domestik 19 September lalu, seluruh taman-taman Sabah termasuk 2 di daerah Semporna sentiasa menekankan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Kreativiti dalam menghasilkan perabot yang terdiri daripada bahan semula jadi dan mesra alam dijadikan sebagai medium dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dalam kalangan masyarakat setempat. Menurut pengusaha perniagaan perabot tempatan Lukman Awaluddin, perniagaannya ditubuhkan untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan menggunakan bahan mampan yang bukan sahaja menjimatkan, malah menarik.
Kami bukan setakat kilang perabot biasa. Apa yang kami buat adalah kita cuba untuk berikan awareness untuk menggunakan material-material yang biasanya dipandang enteng, tapi kita jadikan satu perabot, kita berikan nyawa yang kedua kepada perabot-perabot. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kamibah ini di studio RTM Kota Kinabalu. Melalui penghasilan perabot ini, Luqman juga berjaya meneruskan kelangsungan hidup terutamanya ketika pandemik COVID-19 dengan mengeluarkan produk tempatan yang bukan saja mesra alam tetapi juga berkualiti. Beliau berharap inisiatif ini akan menjadi pendorong kepada masyarakat untuk membeli produk yang bukan saja berkualiti tetapi mampan dan mesra alam. Perlawanan persahabatan antara Kelab Arah Impian FC AIFC dengan Kelab Bola Sepak RTM Sabah di Padang Semporna sempena sambutan perayaan Pesta Regata Lepa berkesudahan 4-1. Presiden Kelab Arah Impian FC Adam Shah Muhammad berkata perlawanan tersebut lebih ke arah mengeratkan hubungan silaturahim antara media dengan penduduk setempat sekaligus mempromosikan sektor pelancongan sempurna. Mendekatkan silaturahim di antara pihak media dan masyarakat di daerah Semporna. Kebetulan juga di peringkat daerah Semporna ini adalah salah satu pusat pelancongan di daerah dan kita berharap pihak media membantu untuk mempromosikan jadi program sebegini. Beliau berkata demikian di Semporna. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP elak penularan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan selamat.